Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sufri Balkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'dul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat melancarkan larian Hari Olimpik 2023. Acara larian berlangsung kemarin di Taman Haji Seri Muda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyertai larian dan menyampaikan hadiah kepada 10 pemenang terbaik dari setiap kategori. Larian disertai lebih 1,000 orang yang dibahagikan kepada 7 kategori adalah anjuran Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Zawidah binti Mat Hussein. Identiti sesuatu bangsa itu bukan hanya kerana tempat kelahiran dan tutur bahasanya, tetapi juga dengan penampilan busana yang menjadi salah satu faktor pengenalan diri. Corak dan ciri-ciri baju tradisi sangat dikenali kerana ia diwarisi dari masyarakat yang terdahulu dan menjadikannya sebagai pakaian tradisi turun-temurun satu-satu bangsa. Ingin mengetahuinya, Zulfaqli Haji Kasim ada laporannya. Minat yang mendalam terhadap busana tradisional, bukan sahaja busana tradisi dari 7 puak jati di negara ini, bahkan pakaian kebudayaan daripada 10 negara ASEAN, mendorong pemilik perniagaan warisan budaya untuk membuka kedai penyewaan pakaian kebudayaan sendiri. Dibuka secara rasmi pada tahun 2019, Awang Abdul Hizami Syatibi bin Haji Jainidi menjelaskan beliau aktif dalam seni kebudayaan sejak di bangku sekolah lelaki dan mula berjinak-jinak dalam bidang perniagaan dengan membuat persembahan kebudayaan sekitar tahun 2011. Kami bukan saja membuat persembahan kebudayaan, bahkan kami ada mempelajari budaya-budaya lain juga, seperti budaya dari negara 10 ASEAN. I think dari sanalah rasa macam terpikatlah melihat kebudayaan lain macam seperti aksesorisnya, bajunya. So why not kami membuat kostum itu dan kami sewa di sinilah. Bagi Awang Abdul Hizami, antara busana yang menarik dan unik pernah dipelajarinya adalah busana dari puak Iban, iaitu baju Iban batang rajang. Keseluruhan aksesori baju yang diperbuat dari manik dan sebagainya menjadi tarikan. Seperti perniagaan lain, beliau juga berdepan dengan cabaran ketika menguruskan perniagaan, antaranya kurang menerima tempahan semasa bulan-bulan tertentu. Cabaran-cabaran lainnya adalah macam kalau sekiranya sekolah-sekolah menyewa kostum ni, and then actually ada asisten yang menolong kerja aku, tapi sometimes orang ni ikut sama ada orang free atau indah, sebab orang ni ada komitmen lain lah. So kalau sekiranya orang indah free, so terpaksa lah aku buat sendiri, and then keadaan ini pun aku sendiri je yang menjalankan. Awang Abdul Hizami berharap perniagaannya akan dapat kekal bertahan agar pakaian kebudayaan yang diusahakannya itu terus diwarisi dan tidak ditelan zaman. Zulfaqli Haji Kasim untuk Berita RTB. Tidak semua orang dapat melakukan 2 perkara dalam satu masa. Bagaimanapun bagi seorang pelajar tempatan, keazaman ingin berdikari mendorongnya untuk menimba pengalaman awal bekerja walaupun masih menuntut. Untuk butiran lebih lanjut, ikuti laporannya bersama Awangku Muhammad Wa'i Waziruddin Shah, Pengiran Salahuddin. Dengan berpegang kepada prinsip raih pengalaman baharu selagi masih mampu menjadi motivasi kepada Dayang Nur Sharif Azalia alias Fatin Adriana binti Awang Arifin
untuk menceburi bidang pekerjaan walaupun masih lagi belajar. Sebagai seorang penuntut di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Fatin Adriana mengambil langkah bijak dalam membahagikan masanya antara pelajaran dan alam pekerjaan. Menurutnya, masa lapangnya dimanfaatkan sebaik dengan bekerja selain tetap fokus dalam pelajaran. Apa yang penting katanya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya merasa bekerja sambil belajar ini akan membuatkan saya lebih bertanggungjawab dalam mendisiplinkan diri saya dan bertanggungjawab dengan untuk membuat myself be independent in today or in the future. Dari pembelajaran saya, iaitu pada waktu pagi dan petang, saya akan memulakan hari saya dengan menguruskan kedai ini pada waktu malam dan seterusnya lah. Gain new experience while you still can. Kegigihan anak muda ini boleh menjadi role model kepada golongan muda di luar sana untuk terus gigih meraih kejayaan yang diimpikan. Laporan Awangku Muhammad Wai, Waziruddin Shah, Pengiran Saluddin untuk Berita RTB. Bidang tugas serta peranan dan prosedur perkhidmatan yang diberikan kepada para pelanggan diketengahkan semasa Hari Mesra Pelanggan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Hari Mesra Pelanggan diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Antara aktiviti yang diadakan, belajar bahasa isyarat, kuis interaktif sejarah dan jualan buku. Salah satu tarikan acara, program Kembara Bas Jejak Warisan Brunei memberikan para pengunjung menyelusuri Bandar Seri Begawan. Antara tempat yang dilawati, Masjid Omar Ali Saifuddin, Galeri Pusat Sejarah Brunei dan Muzium Alat Kebesaran Diraja. Membukakan peluang untuk mendengarkan pandangan-pandangan tentang kegiatan-kegiatan ataupun tentang produk-produk dan perkhidmatan yang ada di Kementerian Kebudayaan dan Sukan untuk habis kita berikan pandangan. Jadi peluang inilah kami gunakan untuk mendakapi masyarakat dan bagi masyarakat untuk memahami juga bidang tugas yang ada di Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Para pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan meneruskan siri lawatan ke hotel penginapan jemaah haji negara di Kota Suci Mekah. Kali ini lawatan tertumpu di hotel penginapan bagi jemaah yang mengikuti pakej syarikat SCA. 70 orang jemaah mengikuti syarikat SCA dan menginap di dua buah hotel berasingan di Mekah. Lawatan bertujuan memeduli dan mengelinga jemaah haji negara di samping memantau perkhidmatan yang diberikan. Jadi dalam persiapan tersebut kami telah pun diberi bimbingan oleh pengurusan haji dalam seperti ulang kaji dan tazkirah. Bersama isteri saya, inilah pertama kali kami datang ke Tanah Suci ini. Dan amat gembira sekali kerana telah dapat mengerjakan fardu haji dan tidak lama lagi kami akan pergi bertolak ke Arafah. Dalam pada itu, jemaah perempuan yang mengikuti pakej syarikat Darussalam Services yang menginap di Hotel Rehab At-Taqwa menghadiri sesi tadabbur Surah Al-Mulk yang dibimbing oleh Daing Hajah Rusita binti Haji Yahya. Sesi tadabbur diadakan pada setiap hari Jumaat. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh 2015 hingga 2022.
43 orang warga emas menyertai program silaturahim dan tinjauan hasil produk Majlis Perundingan Kampung MPK ke beberapa buah kampung di daerah Tempurung. Program yang dianjurkan oleh Pertubuhan Warga Emas itu diadakan kemarin. Rombongan diketuai oleh Dayang Hajah Sinega binti Haji Swadi, Setiausaha Agung Pertubuhan Warga Emas. Program ini memberi peluang kepada para peserta untuk menyaksikan proses pembuatan produk makanan seperti bawang merah dan ambulong. Sepanjang bulan Januari hingga April tahun ini, bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan bersama Jabatan Pengangkutan Darat melaksanakan projek pembersihan kenderaan terbengkalai di seluruh negara. Maklumat projek adalah bagi memastikan pematuhan Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 Pindaan 2021. Sepanjang projek dijalankan, 72 buah kenderaan didapati terbiar di kawasan letak kereta awam dan di kawasan tepi jalan raya tanpa kebenaran. Daripada jumlah itu, 16 buah kenderaan dipindahkan ke tapak pelupusan dan 56 buah kenderaan dipindah oleh pihak yang bertanggungjawab ke atas kenderaan-kenderaan berkenaan. Sepanjang bulan Mei hingga Jun lalu, 35 buah kenderaan dikenal pasti terbiar lama dan diberi surat amaran kepada pemilik kenderaan sebelum diambil tindakan selanjutnya. Mana-mana individu, orang awam atau syarikat diingatkan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang di negara ini dan terus menjaga kebersihan serta mengamalkan sifat bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan penguatkuasaan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021. Kenderaan terbiar di tempat awam boleh dikenakan denda RM1,000 ke atas individu dan RM2,000 bagi ke atas syarikat bagi sebuah kenderaan.